Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, berjumpa lagi kita bersama dengan Cikgu Nabil untuk subjek Pendidikan Jasmani dan juga Kesihatan tahun 1. Okey, untuk hari ini Cikgu dah sediakan satu slide. Okey, untuk pembelajaran kita, awak boleh rujuk slide yang telah Cikgu sediakan ni lah. Okey, mari kita tengok sama-sama. Okey, untuk hari ini pendidikan kesihatan, tajuknya adalah langkah-langkah pencegahan COVID-19 di sekolah. Okey, ini sama sebenarnya macam minggu lepas, hampir sama dengan tajuk yang dalam subjek matematik yang telah Cikgu terangkan. Okey, tapi tak perlu risau, awak hanya perlu dengar saja. Okey. Kita tengok langkah-langkah pencegahan COVID-19 di sekolah. Okey, sekiranya sekolah dibuka nanti, ini adalah beberapa perkara yang perlu awak ikuti. Okey. Langkah-langkah ni yang perlu kita buat di sekolah nanti. Okey, kita tengok langkah yang pertama. Okey, langkah yang pertama adalah periksa suhu sebelum masuk ke kelas. Okey, ini awak tak perlu risau sebab kita akan buat pemeriksaan suhu ni selalunya di hadapan pintu pagar sekolah. Sebelum awak masuk ke sekolah, di pintu pagar tersebut, nanti akan ada guru yang memantau untuk memeriksa suhu awak. Okey, suhu hanya diambil pada dahi ni, di kawasan ni saja, kawasan dahi. Okey, kenapa? Sebab suhu di kawasan dahi ni adalah lebih tepat. Sebab kadang-kadang ada yang ibu bapa yang cikgu pun tak tahulah apa alasannya, yang dia minta, yang dia cakap dekat anak dia, bila kalau cikgu datang nak ambil suhu, tunjuk tapak tangan, ambil di tapak tangan, dia kata. Sebenarnya ambil di tapak tangan ni suhunya adalah tidak tepat. Ni bukan cikgu yang cakap. Okey, cikgu hanya ambil benda ni, cikgu ambil fakta ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey. Dia kata untuk ambil suhu sebenarnya pada dahi. Okey. Itu yang langkah yang pertama. Jadi awak kena patuhilah nanti bila kalau masuk ke sekolah. Okey, kita tengok pada langkah yang kedua. Dia lebih kurang je macam minggu lepas. Cuma ini cikgu ambil berdasarkan modul transisi yang sepatutnya awak ikuti. Okey, untuk langkah yang kedua adalah pakai pelitup muka. Okey, pelitup muka ni mask. Okey, sentiasa 24 jam awak berada di sekolah mesti pakai, tak boleh langsung buang ataupun buka. Okey, kenapa kita pakai pelitup muka? Pelitup muka ni untuk melindungi diri sendiri dan juga orang lain. Bukan untuk diri awak saja, tapi untuk orang lain juga. Kita tak nak menjangkiti orang lain pun terjangkit dengan kita ataupun sebagainya lah. Okey, cikgu harap awak fahamlah kenapa kita pakai pelitup muka sepanjang masa. Okey, yang seterusnya, yang ketiga, langkah yang ketiga ialah amalkan penjarakan sosial 1 meter. Okey, penjarakan sosial bermaksud awak tak boleh berada rapat dengan kawan-kawan awak. Bila awak duduk di dalam kelas, pastikan jarak awak sentiasa 1 meter. Awak tak boleh pergi dekat kawan awak, peluk-peluk, gesel-gesel dengan dia, tak boleh. Okey, sebab sekiranya awak berada dekat dengan kawan awak, itu boleh menyebabkan virus menjangkiti orang lain ataupun awak sendiri terjangkit virus daripada orang lain. Faham? Jadi kita kena amalkan penjarakan sosial. Okey, yang seterusnya, langkah yang keempat, iaitu gunakan sanitasi tangan. Okey, untuk sesi pembelajaran yang lepas, iaitu subjek matematik, cikgu dah terangkan sebenarnya. Okey, beberapa langkah, tapi ini hanya sebagai ulangan lah. Okey, untuk subjek pendidikan kesihatan. Okey, kita tengok sanitasi tangan. Okey, dalam gambar ni dia tunjuk ini
jenama cikgu pun tak tahulah ni, Sterobag. Daripada mana, sebab cikgu ambil pun daripada Google. Okey, kalau di Malaysia yang terkenal kita menggunakan Dettol. Ada banyak lagi jenama-jenama lain yang boleh kita gunakan. Okey, sanitasi tangan ni dia bukan macam sabun, tapi dia macam satu cecair yang pekat. Kemudian bila awak sapu, nanti dia akan jadi kering. Lepas kering, awak akan ada rasa macam bau dia yang cikgu tak tahu cakap bau dia macam mana. Bau dia pelik sikit lah. Okay, bau dia ada yang berwangi, ada yang orang kata tak suka bau, busuk lah apa kan. Tapi itu sebenarnya adalah bau antiseptik, okay, yang membunuh kuman yang berada di tangan kita. Ini awak tak perlu nak bilas ke apa. Lepas dah kering tu, awak terus boleh buat aktiviti awak. Okay. Langkah yang seterusnya kita tengok, langkah yang kelima, iaitu sentiasa cuci tangan dengan sabun. Ini minggu lepas cikgu dah terangkan, jadi cikgu tak nak cakap panjang lebar tentang cuci tangan dengan sabun. Okey, cikgu dah tunjuk cara-cara minggu lepas macam mana, berapa step yang ada tu kan. Jadi cikgu harap awak sentiasa cuci tangan dengan sabun bila berada di sekolah nanti. InsyaAllah di sekolah nanti, di tandas, di kantin, semua di kawasan tempat mencuci tangan akan disediakan sabun. Jadi awak jangan basuh menggunakan air saja, gunakan sabun untuk cuci bakteria. Okey. Dan langkah yang terakhir adalah elak kongsi barang peribadi. Ini yang sering berlaku di sekolah. Bila murid-murid tertinggal barang, tertinggal pensel, tertinggal alat tulis, pemadam, apa lagi, macam-macam lah yang dia tinggal. Kemudian dia nak pinjam dekat kawan dia sebab dia tak bawa. Di sekolah tidak dibenarkan. Okay. Mungkin lepas musim dah habis pandemik COVID ni mungkin boleh lah. Tapi untuk sekarang sangat-sangat tidak dibenarkan kerana kita takut barang-barang tersebut boleh menyebabkan awak terjangkit dengan virus COVID-19. Itu adalah alasan yang sebenarnya. Sekiranya awak tak bawa barang nanti ke, tertinggal ke, maklumkan sahaja kepada guru. Setakat yang cikgu tahu, belum ada lagi cikgu-cikgu, mana-mana cikgu yang makan anak murid dia sebab tak bawa alat tulis. Jadi janganlah risau. Awak angkat saja tangan, maklumkan, Cikgu Nabil, saya tak bawa pemadam. Cikgu Nabil, saya tak bawa alat tulis. Maklumkan saja, jangan risau, cikgu tahu. Nanti cikgu akan bantu. Okey. Ini adalah beberapa langkah yang perlu awak ketahui sekiranya sekolah telah dibuka. Ini cikgu terangkan siap-siap. Nanti bila awak pergi sekolah, inilah benda ni lah 6 langkah ni yang perlu awak ingat, dan cikgu akan sentiasa ingatkan awak tentang perkara tersebut. Okey, sebab kadang-kadang bila awak macam tahun lepas yang cikgu tengok, okey, mula-mula murid-murid dia ikut 6 langkah-langkah ni, tapi makin lama makin dia makin lupa, dia dah tak ingat dah. Dia dah tak takut dah. Dia dah tak rasa apa dah dengan COVID ni. Tapi bila kes dah bertinggi macam sekarang awak tengok hari-hari kes beribu-ribu kan, 2,000, 3,000, hari-hari 4,000. Waktu tu baru dia takut balik. Bila kes dah rendah, dia buat tak peduli. Kalau boleh kita jadikan ni sebagai norma baru. Minggu lepas cikgu dah terangkan tentang norma baru. Okey, cikgu tak nak panjang lebar. Untuk aktiviti kita pada minggu ni, cikgu nak awak buka modul transisi. Okey, modul transisi ni yang muka surat ni, muka depan ni macam ni. Okey, awak buka, tengok isi kandungan pendidikan kesihatan minggu kedua, muka surat 36. Cikgu nak awak terus buka kepada muka surat 36. Okey, kejap Okey, ini muka surat 36. Okey, pastikan awak tulis hari Selasa, tarikh 8 hari bulan 2 2021. Okey, untuk subjek pendidikan kesihatan. Okey, awak tengok arahan dia. Baca dan surihkan langkah-langkah pencegahan COVID-19 di sekolah. Surihkan ni maksudnya awak ikut balik tulisan dot ni. Okey, periksa suhu sebelum masuk kelas, pakai pelitup muka. Ini yang tadi yang cikgu telah
terangkan dalam PowerPoint tadi. Okey, cikgu nak awak baca, kemudian awak surihkan, kemudian awak warnakan gambar-gambar tersebut. Jadi, itu sahaja daripada Cikgu Nabil untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang, insya-Allah. Jadi, tiada apa-apa dah daripada cikgu. Itu sahaja. Kita jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.